Salam sejahtera kepada semua dan selamat datang ke Taekwondo Islam dan Taekwondo Asia. Nama saya Ling Hui Xian. Kami daripada kumpulan 5 dan alih-alih kumpulan kami akan memperkenalkan jenis-jenis seni tarian Cina yang menarik. Marilah tonton untuk maklumat yang lebih lanjut. Kemudian, saya akan memberi penerangan tentang tarian naga. Tarian naga merupakan sejenis tarian tradisi kuno Cina yang sudah berusia kira-kira 2000 tahun. Asal-usulnya bermula dari dinasti Han di China dan berkembang pesat pada dinasti Tang dan Song. Tarian naga ialah satu acara utama sambutan Tahun Baru Cina dan Pesta Cap Gome yang diiringi dengan paluan gendang, gong dan bo yang kuat. Pada zaman kuno, bangsa Cina selalu menyebut keturunan naga sebagai lambang identiti etnik. Mereka memuja naga sebagai simbol tuah. Oleh sebab itu, ketika ada bencana alam berlaku, nenek moyang akan mengadakan tarian naga untuk berdoa supaya mendapat berkat dari syurga. Menurut falsafah, 5 elemen yang popular selama dinasti Han ialah elemen logam, kayu, air, api dan tanah. Oleh itu, badan naga juga datang dalam 5 warna iaitu hijau, merah, kuning, putih dan hitam. Bukan itu sahaja. Tarian naga juga dikategorikan kepada tarian naga selatan dan tarian naga utara. Jadi, apakah perbezaan antara kedua-dua naga tersebut? Naga dalam tarian ini dikategorikan kepada naga selatan dan naga utara. Dan naga selatan lebih berat dan kepalanya merupakan bahagian yang paling berat. Oleh sebab keberatannya dari segi pertarakan, ia tidak memerlukan pada teknik tetapi pada kekuatan fizikal penari. Dari segi cara pempatan, naga selatan lebih tradisional kerana kepala naga dibuat daripada bulu manakala corak badan naga dijahit dengan kain. Mata, bibir dan tanduk naga semuanya dihiasi dengan bulu kambing manakala sisi naga juga dijahit dengan bulu pendek. Sebaliknya, naga utara lebih kecil dan ringan kerana ia diperbuat daripada kertas tradisional atau gelanting ringan. Naga utara lebih mementingkan pergerakan yang memerlukan teknik. Tarian naga utara biasanya susah digunakan untuk beraksi dalam persekitaran yang gelap. Oleh itu, bahan yang diperlukan untuk menghasilkan naga utara semuanya adalah pendaplok. Naga dan bola naga merupakan unsur terpenting dalam tarian naga. Umumnya, badan naga dibuat daripada rumput, bulu, kain, kayu serta kertas dan dinaikkan pada tiang dan kayu. Jalur bulu ditenun selidir akan digunakan untuk membentuk sangkar, kemudian dipakai pakaian berbentuk naga yang cantik. Badan naga dibahagikan dan seperti dalam bentuk. Jumlah bahagian badan naga berbeza-beza, tetapi biasanya mempunyai 9, 11 atau 13 bahagian kerana bilangan ganjil dianggap bertuah. Hai kalian, tarian seterusnya ialah tarian yang mesti diketahui oleh ramai orang iaitu tarian singa. Tarian singa merupakan tarian tradisional Cina, jadi asal usulnya bermula dari Cina. Tarian singa sering dipersembahkan pada sempena perayaan Tahun Baru Cina dan juga festival kahwin Cina yang lain. Selain itu, tarian ini juga dipersembahkan di sempena peristiwa pembukaan bisnes baharu, sambutan istimewa dan perkahwinan mengikuti tradisi masyarakat Cina. Tarian singa merupakan kemestian untuk masyarakat Cina kerana mereka menganggap singa merupakan binatang yang bertuah. Oleh itu, tarian singa dikatakan membawa tuah dan kekayaan. Tarian singa dapat dibahagikan dua jenis utama iaitu tarian singa utara dan tarian singa selatan. Biasanya, tarian singa selatan lebih menjadi pilihan untuk dipersembahkan di Malaysia dan juga Asia Tenggara. Dua jenis tarian singa ini mempunyai perbezaan. Tarian singa utara biasanya membuat persembahan dengan tarian berpasangan. Penari tarian singa memakai kostum badan singa yang berbulu panjang dan topeng kepala singa yang diperbuat oleh kayu dan juga berwarna emas. Tarian singa utara umumnya lebih menyenarkan dan kurang kompetitif. Tarian singa selatan sebaliknya juga dinamakan sebagai tarian singa Cantonese kerana ia berasal dari Guangzhou. Kepala singa secara tradisi dibuat dengan menggunakan bulu dan juga dihiaskan oleh bulu. Mata dan mulut singa selatan boleh bergerak kerana ia dibina secara mekanik. Kostum singa ini dimainkan oleh dua penari iaitu seorang di bahagian hadapan dan seorang lagi di bahagian belakang.
Penari ini akan menggerakkan kepala di bahagian hadapan, manakala pasangan penari akan memainkan bahagian belakang kostum singa tersebut. Tarian singa ini biasanya diiringi oleh pukulan gong, drum dan dentuman mercun yang dikatakan boleh membawa doa. Usul asal tarian kipas. Tarian kipas Cina mempunyai simbolisme yang ketara dalam tamadun China kerana dewa-dewa mencipta kipas sebagai senjata keperluan pada masa lalu. Asal-usul tarian kipas adalah berakar ubi dari dinasti Han yang bermula pada sekitar 200 Anno Domini. Angin ialah adat Cina di mana masyarakat Cina mempercayai Feng Shui, iaitu kepercayaan orang Cina secara umum tentang tanda-tanda baik dan negatif kehidupan dalam persekitaran seseorang. Di samping itu, tarian kipas juga menyatakan perasaan gembira, terutamanya sambutan perayaan Cina seperti Tahun Baru Cina, Cap Gomeh dan sebagainya. Dalam tarian kipas, kipas bukan sahaja wujud sebagai aksesori tetapi menjadi sebahagian penari. Bentuk, semangat, makna dan minat peminat telah disepadukan secara meluas dan mendalam ke dalam persembahan muzik dan seni tari. Dan bentuk bahasa seni muzik dan tarian diperkayakan dan dikembangkan. Pergerakan tarian kipas lembut, anggun dan halus menunjukkan ringan dan keangguan wanita, keindahan lirik dan bijaksana, atau penari muncul dalam imej ahli sihir yang memegang kipas dan menari sebagai ritual keagamaan tarian sihir yang menjadi simbol misteri yang kuat. Ciri-ciri tarian kipas termasuklah ia dipercayai akan membawa nasib baik ataupun dipanggil Feng Shui kepada masyarakat Cina. Hal ini adalah kerana angin adalah Feng dalam bahasa Cina dan maksud secara kasar untuk Feng Shui merupakan angin serta air. Selain itu, penari tarian kipas akan menggunakan peralatan kipas yang berwarna-warni. Kipas juga digunakan untuk menyerlahkan pergerakan serta kostum penari. Sebagai contoh, kipas memberi ilusi tubuh badan penari kelihatan lebih panjang dan halus. Seterusnya, kipas juga digunakan sebagai prop yang bertujuan untuk menarik perhatian penonton. Akhir sekali, penari tarian kipas juga akan memakai pakaian tradisional Cina ataupun pakaian lirik yang berwarna-warni. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Akhir sekali, saya akan mengintrodusir opera Cina. Opera Cina juga dikenali sebagai opera Beijing atau opera Peking. Opera Cina adalah sejenis persembahan seni yang melibatkan pelbagai cara penyampaian di atas pentas. Opera Cina ini meliputi menyanyi dan melafaz sebagai unsur utama persembahannya. Opera Cina bermula pada penghujung abad ke-18 dan perkembangannya boleh dikaitkan dengan susur galur dinasti Song. Selain itu, pelakon opera Cina perlu berkebolehan untuk menyanyi dan menari bagi mengembangkan plot cerita. Mereka akan mengenakan busana tradisional dan solikan yang berlainan untuk menonjolkan watak yang berbeza, ditambah dengan ekspresi yang sesuai untuk meningkat rasa, mesej dan perasaan yang ingin disampaikan sewaktu pementasan. Sehingga kini, selain berfungsi sebagai hiburan, opera Cina syarat dengan nilai agama, budaya dan diselitikan unsur jenaka. Selain itu, dalam opera Cina terdapat 360 jenis yang berbeza dan berikutnya adalah beberapa jenis yang terkenal. Jenis pertama ialah opera Beijing, yang kedua ialah opera Cantonese, yang ketiga ialah opera Yue dan yang terakhirnya ialah opera Teochew. Seterusnya, dalam opera Cina, warna topeng watak mewakili perasan dan warna dominan memberi petunjuk identiti watak. Berikutnya adalah beberapa makna. Hitam bermaksud neutral juga menunjukkan integriti dan boleh bermakna keganasan. Hijau bermaksud ganas, impulsif, tidak mempunyai kegangan atau kewalan diri. Merah bermaksud sejahtera, setia, berani, heroik dan kecerdasan. Pada peringkat awal, pakaian opera kebanyakannya diperbuat daripada bulu atau kain kasar. Setelah ditambah baik, mereka menggunakan kain satin dan sutera yang dihasi dengan berbagai corak disulam dengan teliti. Akhir sekali, jenis-jenis seni tarian Cina mempunyai keunikan masing-masing yang menarik.
Tarian-tarian ini juga melambang peristiwa-peristiwa yang bermakna. Terima kasih.